Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sadar diam Abu Hatib sedang membaca khutbah kerana menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh sahabatnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang sesiapa menekan sahabat saudara dengan perkataan diam sekalipun, nescaya sia-sia pahala jemaat saudara. Dari itulah saudara diam mendengar dengan taat. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat ayat 6. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 9 yang bermaksud, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada yaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk memelihara masalah agama melalui tauhid. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW yang bijaksana dan mahir berkaitan dengan ilmu hukum hakam Islam. Ketika risalah Islam tersebar dengan meluas di seluruh wilayah Arab, Rasulullah SAW ingin menghantar salah seorang dari sahabat baginda ke negeri Yaman bagi tujuan memimpin dan mengajar orang-orang Islam di sana. Maka Rasulullah SAW telah memanggil Sayyidina Muaz bin Jabal, bertanya beberapa soalan untuk menguji bagaimana beliau ingin mengeluarkan sesuatu hukum. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Haris bin Amru radhiyallahu anhu yang bermaksud, Rasulullah SAW bertanya, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah. Baginda bersabda, sekiranya ia tidak terdapat dalam kitab Allah, maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW,
Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan pada utusan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmidzi. Kisah yang berlaku di antara Rasulullah SAW dan Sayyidina Muaz bin Jabal ini adalah merupakan satu panduan yang sangat besar pada umat Islam. Rasulullah SAW telah menguji kelayakan Sayyidina Muaz di dalam menyampaikan dakwah, walaupun baginda mengetahui kemampuan ilmu yang dimiliki oleh sahabat baginda itu. Setelah berpuas hati dengan jawaban daripada Sayyidina Muaz, maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan memutuskan beliau untuk menjadi wakil baginda di negeri Yaman. Menerusi peristiwa ini juga, Rasulullah SAW mendidik kita supaya memperhatikan dari siapa sesuatu bagian dalam ilmu agama itu harus diambil dan dipelajari. Adakah ilmu agama itu boleh diambil daripada mana-mana orang yang dirasakan layak hanya dengan kemasyhuran atau gelaran dan pangkat yang mereka miliki? Atau agama itu boleh dibiarkan diambil dari mana-mana orang yang tidak diketahui latar belakang kelayakannya? Kesemua ini adalah merupakan perkara yang penting untuk kita lihat di dalam kehidupan beragama. Begitu juga ketika menerima apa-apa juga berita dan perkhabaran yang sampai kepada kita. Sewajarnya sebagai umat Islam, kita wajib melakukan tabayun atau mencari kepastian di dalam sesuatu berita yang disampaikan. Hal ini supaya kita tidak tersalah sangka dan membuat keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Perkara ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang sebagaimana dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejadian kamu mengenainya, sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah menjadi tanggungjawab ulil amr ataupun pihak yang berkuasa untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam ini dipelihara dan dijaga dengan baik. Keputusan pihak berkuasa agama untuk meletakkan syarat tauliah dan kebenaran mengajar kepada mana-mana orang berhasrat untuk mengajar agama Islam di negeri ini adalah merupakan ruh yang diambil daripada contoh perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW sendiri adalah insan yang sangat teliti ketika ingin menghantar Sayyidina Muaz ke negeri Yaman, walaupun baginda sangat tahu mengenai keilmuan sahabat baginda itu. Maka sebab itulah setiap orang yang ingin menyampaikan ilmu agama perlu melalui beberapa proses tapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kesempurnaan, kemampuan dan penguasaan ilmu sebelum diberikan tauliah. Di negeri Johor ini, urusan mengajar dan memberi syarahan agama Islam telah diletakkan di bawah bidang kuasa Majelis Agama Islam negeri Johor sebagai dinyatakan pada pasal 118/3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri Johor 2003 yang menyatakan bahawa majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan tauliah bagi masuk pengajaran agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam dan untuk menarik balik tauliah itu. Secara dasarnya, mana-mana orang yang berhasrat untuk mengajar dan memberi syarahan agama Islam di negeri Johor ini hendaklah memiliki tauliah yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam negeri Johor. Penilaian utama terhadap mereka yang layak untuk mendapat tauliah ini berdasarkan kepada fatwa Johor yang diwartakan pada 25 Oktober 2016, yaitu
adalah ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor ini di negeri Johor Darul Ta'zim hendaklah mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi akidah berpandukan pada mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Syariat berpandukan pada mazhab Al-Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun, tiga mazhab yang muktabar yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dan dari segi tasawuf hendaklah berpegang pada Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Al-Imam Ghazali. Walau bagaimanapun, mazhab tasawuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sidang Jumaat yang dirahmati, sesungguhnya keperluan untuk seorang itu mempunyai tauliah bukanlah bertujuan untuk menghalang atau menyusahkan pembelajaran agama. Sebaliknya, ia adalah merupakan langkah pengawalan bagi memenuhi maqasid syariah. Dari segi memelihara agama Islam itu Hafizuddin. Keperluan untuk memelihara agama Islam pada zaman ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, lebih-lebih lagi pada zaman yang serba canggih ini. Walaupun pada hari ini manusia sangat mudah untuk mendapatkan apa juga maklumat melalui berbagai sumber. Namun ingatlah, bagi tujuan belajar dan mengajar ilmu agama, kita harus mendahulukan mana yang lebih utama di samping memelihara adab ilmu. Syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak berkuasa agama ini adalah untuk umat Islam adalah amat penting supaya tidak berlaku penyebaran ajaran mencanggah dengan amalan agama umat Islam di negeri ini ataupun berlakunya penyelewengan. Ilmu hadis seperti Al-Imam Muslim sendiri pernah menukilkan sebagaimana dalam pendahuluan kitab sahihnya, kitab yang masyhur daripada seorang ulama yaitu Muhammad bin Sirin yang bermaksud, sesungguhnya ilmu yang dipelajari ini adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama itu. Menurut Anekmen Kesalahan Jenayah Syarab Negeri Johor tahun 1997 menyatakan bahawa mereka yang melanggar pasal 11 yaitu mengajar apa-apa perkara yang berhubung dengan agama Islam tanpa tauliah dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sidang Jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khutbah sekali lagi ingin mengingatkan bahawa kewajiban memelihara agama ini adalah terletak di atas bahu kita semua yang beragama Islam. Syarat tauliah yang dikenakan oleh pihak berkuasa agama Islam negeri ini tidak lain hanyalah demi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak saja dibenarkan untuk mengajar agama Islam di negeri ini. Tindakan ini juga mampu untuk mencegah pemahaman yang canggah daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya, mengelak daripada menimbulkan suasana yang tidak tentram, berunsur pecah belah dan melanggar amalan beragama yang telah sekian lama diamalkan dalam masyarakat negeri ini. Sesungguhnya niat yang baik juga memerlukan pelaksanaan yang baik di samping keazaman untuk menyampaikan risalah ilmu dengan penuh damai dan harmoni. Semoga kerjasama dan persahaman yang erat dari semua pihak mampu untuk menjadikan majlis ilmu agama negeri ini subur dan membawa kebaikan kepada semua dan bukannya menjadi pintu fitnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya menyeru pada agamanya dengan cara yang baik, lemah lembut, penuh hikmah dan tanpa kekerasan. Hal ini sebagaimana firman-Nya menerusi ayat ke-33 dari surah Fussilat ayat yang berbunyi,
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, yang melaksanakan dan mematuhi perintahnya, dan dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang Islam yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين آمين يا مؤسس قضائين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته والغما لمن جاد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة عنهم بنظر وعزل بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang beriman, bersolat kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, bersihkan keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fil muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunaskan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah,
Peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah sunnah wal jamaah adalah syairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua, bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala marbahaya dan kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakan taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abd al-Haris Sayatika Sultan Asyatik Sri Paduka Baginda yang pertama agung As-Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, pada Sri Paduka Baginda Raja Pamasir Agung Raja Zaid Supian bin Almarhum Sultan Inisa, pada Tunku Mahkota Ismail bin Sultan Ibrahim Pemangku Sultan Johor, dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tunku Iskandar bin Tunku Ismail Raja Muda Johor, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma izal Islam wal muslimin wa azul kafaru tadi'is sayyati wal musyrikin wa kula man huwa aduddin. Allahumma fadhum al muslimin wa diddana min madinin wa sin falasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'inan rahiya wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kubis salamata wa afiyata lana wa abidika bikal hujari wa guzati wal mustafirin bi barika wa bahrika wa jauka min ummati Muhammadin ajmain. Allahumma adhilna wa zuriyatina wa usulana wa qur'an jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ihwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha 'aziman yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.